supaya minta menteri-menteri kabinet, Perdana Menteri, timbalan dia menteri kabinet, kalau boleh potonglah elon-elon yang ada ni sebablah gawat ni. Tiba-tiba yang ni menambahkan lagi bebanan. Jadi tuan-tuan, saya 2 minggu lepas berturut-turut, seminggu saya pergi ke Perak. Bukan pergi saja-saja nak mengamuk ke, tak adalah, pergi memang kuliah lah. Makin berkobar pula saya bila pergi ke Perak semenjak 2 menjak ni. Sebab dia punya kehadiran kuliah tu makin ramai. Lain macam pula saya tengok. Saya kuliah tempat biasa selalulah, Masjid Telekom daerah Taiping sana. Lalu Cangkat Jering, hati panas sikit lah. Ingat nak lalu ke Munting, tapi jauh sangat, terpaksa juga lalu Cangkat Jering tu, dekat sikit kan. Jadi bila saya habis kuliah baru ni, 2 kali saya pergi berturut-turut seminggu-seminggu saja saya sembang dengan anak murid di Perak sana kan. Saya kata, apa sebenarnya cerita Perak ni? Mereka yang duduk di Perak pun tuan-tuan tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Dia kata, Ustaz, kami nak cerita pun tak tahulah yang mana satu nak start ni. Pasal dia punya lubang cerita tu banyak versi dia. Cerita had ni boleh, masalah sultan ada, masalah MB ada, masalah esko ada, masalah katak pun ada, masalah ni pun ada. Banyak cerita tu nak masuk tak tahu mana satu. Jadi kalau orang tanya kami, Ustaz, kami tak boleh jawab. Dan saya tanya pun dia tak boleh jawab. Cuma yang kami berani beritahu dekat Ustaz sebagai kesimpulan, dan jawapan inilah yang kami sebut pada semua orang. Kalau orang tanya Perak apa cerita, kami berani jawab, kami ni beruntung pasal ada 2 menteri besar. Tu saja. Hak lain kami tak erti nak sembang. Dia tak erti nak cakap. Nak cerita tak tahu dari sudut mana. Dia kata kami untung, Ustaz rugi ya, ada seorang dia kata. Saya kata kau jangan minta jadi 2 pula kan. Jadi tuan-tuan, pasal apa jadi kemelut di situ? Pasal manusia tak ikut undang-undang. Dan kemelut ni dah merebak ke Kedah dan dah turun ke Selangor. Dia main bukit aja sekarang ni. Bukit Gantang, Bukit Selambau, Bukit Lanjan. Bukit tu yang buat tak perasan pula. Kan kebetulan kot nama-nama tempat tu bukit semua kan. Jadi yang di Selangor ni pun tak tahu apa masalah. Masalah dia katakan ada penyebaran gambar-gambar yang tak berapa nak cantik kan. Jadi tuan-tuan, itu cerita orang tu tidur dalam bilik dalam rumah dia punya pasal lah. Kan, bukan dia. Berapa ramai orang yang berjalan di luar ni yang Nabi cakap mereka berpakaian tetapi telanjang. Berapa ramai dekat luar tu? Yang dedah aurat, yang jambul duduk peka sampai naik oren keluar. Tak ada orang bising. Dan yang menjadi masalah, kenapa baru hari ni keluar gambar tu? Baru sehari 2 semalam kecoh pasal gambar tu. Tu dalam bilik suka hatilah orang nak tidur pakai macam mana pun. Tuan-tuan, tidur dalam bilik ke jubah, ada siapa nak bising? Sampai tak ada menyalin, gulung dengan jubah sekali. Tak ada siapa nak riuh pun. Suka hati orang nak pakai jubah ke, pakai seluar ke, pakai apa ke kan. Itu dalam bilik masing-masing. Tapi yang masalah siapa yang buat keluar gambar tu, itu yang masalah tu. Yang esko ni pun dia bekas perenang negara. Apa nak heran? Dia tuan-tuan, Elizabeth Wong ni dia bekas perenang negara. Cuma tak apa popular lah, tapi dia bekas perenang. Tak popular macam Nurul Huda Abdullah dulu lah, tapi dia bekas perenang negara juga. Jadi tuan-tuan, yang terbaru yang saya dengar petang tadi, masih belum lagi lah letak jawatan. Cuma dia bercadang nak letak. Baru cadang, belum letak. Dia ada beza letak terus dengan cadang. Sebab takut suka khabar kan terus letak aja. Dia bukan kira suka khabar ni. Dia tak nampak perkataan cadang tu. Jadi dia baru cadang. Dan saya tengok tadi yang terkini dalam internet, Datuk Seri Anwar Ibrahim minta dia bercuti dululah sekejap. Berehat dulu sekejap. Pasal dia rajin. Esko perempuan Cina ni dia rajin buat kerja. Dan dia pun pengalaman dalam bidang pentadbiran antarabangsa ni, hak asasi manusia ni luas. Dia pernah bercakap di New York, Geneva, di Paris dalam soal hak asasi manusia. Jadi sayang kalau dia letak jawatan tu. Pasal senang kita pun tak payah nak pergi ke Bukit Ranjan tu dah. Kalau dibuatnya letak sekarang dah satu hal pula. 3 bukit mana satu nak pergi. Dan memilih yang paling dekat lah, nampak gayanya kan. Jadi tuan-tuan, ini semua berlaku apabila manusia tak ikut undang-undang. Jadi bila Nabi kata siapa yang
membenci raja yang zalim dengan hati. Maknanya kata Nabi, dia telah terlepas daripada dosa. Dia yang menjadi dosa apabila dia bersetuju dengan raja yang zalim. Dia sama mengiyakan apa yang raja yang zalim beritahu, pemerintah beritahu, dia setuju. Yang tu tak boleh. Yang tu dosa akan bertimbun-timbun datang kepada kita. Sebab itu Nabi dah beritahu dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, simfani minan nas, iza solaha solahan nas, wa iza fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia, kata Nabi. Kalau dua-dua ni baik, semua akan baik. Kalau dua-dua ni rosak, semua akan rosak. Yang pertama, kata Nabi, al-ulama, para alim ulama. Dan yang kedua, kata Nabi, ialah wal umara, para pemerintah ataupun raja-raja. Jadi kalau raja ataupun sultan ataupun pemerintah sekali dengan ulama dia baik, ikut syariat, taat perintah Allah, rakyat semua akan jadi baik. Kalau tak semua pun 80% akan baik. Tapi kalau rajanya jahat, zalim, semua tak betul, ulama pun sama juga, maka apa akan berlaku? Maka semua rakyat di bawah akan jadi rosak. Sebab itu tuan-tuan, saya baca tadi sikit saja, saya kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada membacanya juga dalam internet tadi. Saya baca sikit wawancara yang dibuat oleh wartawan Harakah Daily dengan Dr. Asri, bekas mufti daripada Perlis. Sekarang ni dia ada di London sana kan. Dia ada buat kerja sikit, mengkaji pasal hadis, samping dia bercuti lah, selama lama juga kan, setahun ke apa. Jadi tuan-tuan, dalam wawancara tu banyak juga benda yang saya dapat, yang saya baca tadi, perkara-perkara sebagai peringatan. Kemelut politik yang berlaku di tanah air ni, bila wawancara tu, wartawan tu tanya apa pandangan isu Perak lah apa semua, dia kata sebenarnya kita kena balik kepada Islam. Dan tiap-tiap pemimpin, dia kata, mesti kuatkan iman di dalam hati ni. Tak kira parti mana pun, dia beritahu dalam ni mesti kena kuat. Sebab sekarang ni kita boleh bercakap, dia kata, kita tak ambil rasuah, kita tak ambil projek ni banyak-banyak, kita boleh kawal lagi. Dia kata pasal bidang kuasa kita masih kecil. Dia pesan tu, pasal bidang kuasa ni kecil, baru jadi YB, baru pegang negeri, belum pegang Malaysia, dia kata. Nanti bila risikonya akan menjadi besar apabila pembangkang memegang Malaysia umpamanya. Masa itu iman lagi nak kena kuat. Pasal dia punya risiko nak rasuah, risiko nak menyeleweng lagi besar. Kalau iman tak kuat, semua akan hancur. Jadi kesimpulannya, dia nak beritahu soal iman, itu saja. Bagi pemimpin Islam, iman mesti dipertahankan. Dan dia kata dia jumpa ramai pemimpin-pemimpin Malaysia yang dijumpa dekat sana sepanjang dia pergi beberapa bulan lepas. Ada seorang menteri, dia tak sebut nama lah, tapi dia kata seorang menteri terserempak dengan dia di England sana, dan dia bersembang. Sajalah dia tanya. Dia kata, macam mana YB keadaan di Kuala Terengganu Pilihan Raya itu macam? Dia tanya lebih kurang begitulah. Menteri ni jawab apa? Saya pun tak tahulah apa yang rakyat nak lagi, semua kita dah bagi. Itu jawapan dia. Jadi Dr. Asri gaul kepala, tak tahu, heran dengan jawapan tu, pelik sangat bunyi dia. Kan? Sampai dia jawab, tak tahulah apa rakyat Terengganu nak, semua kami dah bagi, tak menang juga. Kau bagi apa? Masalah dia bagi tu bagi sudut mana yang menyebabkan rakyat tak nak ambil. Bagi dunia ni memanglah, cuba bagi akhirat sama. Bagi bekalan iman, ilmu Islam, ini yang kita nak. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi kata siapa yang tidak menyetujui para pemimpin yang zalim ini dengan hati, dia tak berani tegur, takut, dia diam je menyampah dalam ni kan, dia dibuktikan dengan mengundi lah, dia benci dari sudut itu. Jadi Nabi kata dia terlepas dosa dia, kerana tidak sanggup membantah dengan tangan dan lidah. Sesungguhnya dia lepas diri dari dosa, dan bererti juga